Invite lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang dah masuk tolong komen supaya kita boleh tengok berapa ramai yang menyaksikan kita punya live pada malam ni. Sesi seterusnya. Okay, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, topik seterusnya yang malam ni yang kita akan kongsikan ialah tentang tajuk hibah ke hiba. Persoalan yang selalu ditanya. Dan saya yakin topik hibah ni sekarang ni tengah viral di di pasaran sekarang ni. Jadi siapa yang melihat live ini tolong komen. Siapa sahabat-sahabat kita yang dah masuk, tolong komen supaya kita boleh teruskan sesi live kita pada malam ini. Semoga sesi live ini dapat memberi manfaat kepada semua yang semua yang menonton FB live ini. Okay. So sahabat-sahabat kita boleh masuk, insya-Allah. Kita bagi ruang 2-3 minit untuk sahabat-sahabat kita. Supaya topik ni kita boleh kongsikan sama-sama, insya-Allah. Okey. Kita boleh lihat siapa sahabat-sahabat kita yang dah masuk, tolong komen. So topik untuk malam ini kita nak cerita tentang hibah ke hiba. Okey, Puan Nurul Akmal Misrun, alhamdulillah. Ni tetap Puan Nurul Akmal ni selalu dengan kita tiap minggu ni. Kan, siapa sahabat-sahabat kita, waalaikumsalam Puan Nurul Akmal Misrun. So sahabat-sahabat kita yang dah masuk, tolong sharekan, tolong sharekan sama-sama kita dapat manfaat ini. Okay. So hari ni saya ber-FB live di Pejabat Wasiah di Okay. Alright. So sahabat-sahabat kita yang dah masuk tolong komen. InsyaAllah topik malam ni JB clear. Tak tempat tanya lagi dah jawab clear dah. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Azmi Mukhalid daripada JB. Okay, so orang-orang JB yang menonton boleh apa-apa boleh hubungi Cik Azmi Mukhalid, perunding kita di Johor. Okay, suara clear, alhamdulillah, insya-Allah. Okay, makin lama makin baik kita punya sound system. Sahabat-sahabat kita yang dah masuk tolong sharekan topik malam ni. Kita nak kongsikan tentang hibah ke hiba. Tu topik, orang kata satu topik yang menarik. Kenapa menarik? Sebab hari ni semua orang boleh bercerita pasal hibah. Semua orang banyak bercerita pasal hibah. Saya dah kongsikan sebelum ni, saya dah kongsikan tentang pengurusan pusaka. Saya dah kongsikan tentang perancangan harta. Dan hari ni saya nak sentuh satu topik tentang hibah, yang mana salah satu kaedah merancang harta. Sebenarnya banyak dalam kaedah syarak bagaimana nak merancang harta dan merancang harta. Kita ada wasiat 1/3. Lighting gelap sikit dah lah, kita ni memang gelap kan. Lighting pula gelap. La ilaha illallah. Okay. Waalaikumsalam Puan Nurila Katir. Terima kasih Puan Norizawati. Saya minta sahabat-sahabat saya tambah lighting sikit kot sebab gelap sangat Okay, I see. Okay. So dah lah, kita ni memang gelap kan. So gelap pula jadi tempatnya. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Norizawati. Alright, so topik malam ni kita nak khusus kepada topik tentang hibah. Sebab hari ni ramai kat luar sana bercerita tentang hibah. So kita nak tahu secara asasnya apa itu hibah. Sebab ada setengah orang bila dia kata dia sebut dia buat hibah, tapi sebenarnya dia bukan buat hibah, tapi sebenarnya apa yang jadi ialah hiba. Sebab tu tajuk malam ni yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan ialah hibah ke hiba. Sahabat-sahabat yang ada dalam ni tolong sharekan supaya orang lain dapat manfaat tentang topik ini. Sebab bila kita sebut hibah, di luar sana ramai orang bercerita pasal hibah. Cuma hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan tentang
apa sebenarnya itu hibah. Okey. Puan Rina Ain, Waalaikumsalam. Tajuk favorite ni, insya-Allah kita boleh kongsikan sama-sama. Tolong sharekan Puan Rina Ain supaya kita sama-sama dapat manfaat. Tajuknya tentang hibah ke hiba. Okey, kita ada lebih kurang 15 orang yang menyaksikan live ini, alhamdulillah. So lighting gelap sikit. Siapa yang masuk, sahabat-sahabat kita yang ada dalam ni, boleh tolong komen supaya saya boleh tahu berapa ramai yang menyaksikan hibah ini. Okey. So, saya nak ceritakan dengan tuan-tuan tentang perancangan harta, iaitu tentang hibah. InsyaAllah kita boleh kongsikan. Okey, minggu-minggu sebelum ni saya dah kongsikan tentang perancangan harta, tentang pengurusan harta dan sebagainya. Hari ni saya nak kongsikan tentang hibah. Sebab hibah hari ni ramai orang bercerita di luar sana, tapi mungkin ada definisinya berbeza. Okey, cuma hari ni saya nak kongsikan tentang sebenarnya apa definisi hibah, apa rukun-rukun hibah dan sebagainya. Ini yang topik yang kita nak kongsikan pada malam ini. Okey, Puan Sharifah Muhammad Osman, Waalaikumsalam Puan Sharifah. Puan Siti Semaya, selamat datang ke FB Live Wasiah. Kita ada lebih kurang dalam 16 ke 18 orang yang masuk. Okey, so sharekan dulu. InsyaAllah kita tunggu lagi beberapa minit bagi sahabat-sahabat kita masuk, insyaAllah. Okey. So, topik malam ini kita khusus nak membicarakan tentang hibah ke hiba. Saya diberi masa 20 minit untuk berkongsi dengan tuan-tuan. Jika ada sebarang persoalan, insyaAllah boleh PM tepi. Dan seperti biasa, sesi kita boleh buat sesi soal jawab. Okey, jelas suara dan rupa, alhamdulillah. Terima kasih Puan Repitan Pinky, dan sebaik jelas rupa tu okey lah tu. Okey, so kita masuk kepada topik. InsyaAllah kita nak cerita pasal hibah ke hiba. Waalaikumsalam Cik Saiful Nizar. Kita nak cerita pasal hibah ke hiba. Kena tambah lighting, bagi terang sikit. Sekejap, sahabat-sahabat saya semua tengah tambah lighting ni, bagi terang sikit. Kita yang bercakap pun tak berapa terang kan, bilik pun tak terang. Jadi sahabat-sahabat saya tengah tambah lighting, insyaAllah. So tolong komen. Kalau nampak muka saya, ada yang tak nampak muka saya, tolong komen. Okey. So, Puan Sharifah Osman, terima kasih. InsyaAllah, diorang tengah tambah lighting lagi. Okey. Selamat, jelas. Okey, suara jelas. Alhamdulillah. Okey. So, hari ni kita nak cerita tentang hibah ke hiba. Okey. Bila kita bercerita tentang hibah, sebab ramai kat luar sana bercerita tentang hibah. Jadi, bila kita cerita tentang hibah, kita kena pasti kita tahu apa itu definisi hibah. Okey, so saya kongsikan dengan tuan-tuan yang pertama, apa itu definisi hibah. Definisi hibah adalah pemberian. Pemberian di atas dasar kasih sayang dan tanpa mengharapkan sebarang balasan. Itu adalah definisi hibah. Okey, so bila kita sebut hibah, hibah adalah pemberian di atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan sebarang balasan. Itu maksud definisi hibah. Dan untuk pengetahuan, Waalaikumsalam Puan Siti Marhaini. Okey, Tuan Samsul Hidah, nampak jelas dari Temeluk Pahang. Orang Temeluk boleh tahan juga ni. Dari Sultan jelas. Sultan ni kat mana ni Cik Saiful Nizar ni? Johor kat belah mana Cik Saiful Nizar? Okey, so bila kita sebut tentang hibah, definisi hibah itu ialah pemberian di atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan sebarang balasan. Itu adalah definisi hibah. Okey, so secara tepatnya, yang penting suara, nampak muka sangat betapa. Okey, terima kasihlah Cik Syafiq. Yang penting suara, tak nampak muka sangat pun tak apa. Okey, tak apalah, tak kisahlah. Yang penting ilmu tu, alhamdulillah. Okey, saya balik kepada asas definisi hibah. Bila kita bercerita tentang hibah, definisi hibah ialah pemberian harta di atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan sebarang balasan. Itu adalah definisi hibah. Yang mana hibah ini boleh dilakukan waktu hidup. Bila dah berlaku kematian, tak boleh nak rancang apa-apa sebab kita dah masuk topik perancangan. So, jangan tanya saya selepas mati boleh hibah tak, memang tak boleh. Dah mati-matilah. Okay. So, hibah ini dibuat semasa hidup. Okay. So, definisi hibah. Dan bila kita sebut tentang hibah, ramai hari ni kat luar sana, semua orang bercerita tentang hibah. Tetapi, untuk pengetahuan kita bersama hari ni, saya nak kongsikan dengan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita bercerita tentang hibah, apa sahaja kita buat mengikut hukum syarak, pasti ada rukun-rukunnya. So antara rukun-rukun hibah, kalau tuan-tuan tanya saya, rukun-rukun hibah yang ada untuk melaksanakan hibah ini ialah antaranya ialah dia mesti ada pemberi, dia mesti ada penerima, dia mesti ada ijab dan qabul, dan dia mesti ada harta. Okey, saya sentuh dulu pemberi dulu. Pemberi ini dia mesti ada yang memberi. Okey, dan dia mesti ada yang menerima. Okey, bila kita sebut pemberi dan penerima,
Maknanya pemberi dan penerima ni dia mesti wujud. Saya tak boleh beri hibah kepada orang yang tak wujud. Contoh, saya hibah kepada anak saya yang belum lahir lagi, mungkin lahir lagi 5 tahun, tu planning saya, yang tu tak boleh. Okey, hibah ni penerima dia mesti wujud pada waktu itu. Tu dia punya definisi dia lebih tepat. Okey. So dia mesti ada pemberi, dia mesti ada penerima, dan kemudian seterusnya pemberi dan penerima ini mesti ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul ni maknanya ijab menerima dan qabul yang penerima. So dia mesti ada dalam hibah ni dia mesti ada rukun dia, dan salah satunya mesti ada ijab dan qabul. Contoh ijab dan qabul, saya sebagai pemberi, saya memberi hibah kepada anak saya si Fulan binti si Fulan sebuah rumah yang sekian. Anak saya mesti menyambut akad tersebut, akad menyambut qabul tersebut, iaitu saya si Fulan binti si Fulan menerima hibah. Barulah berlaku ijab dan qabul. Okey, itu antara rukun hibah. Yang mana hari ini kalau tidak ada rukun hibah, bermaksud hibah itu tidak komplit. Bila hibah tidak komplit, yang dia akan jadi hiba, dia tak akan jadi hibah, dia akan jadi hiba. Okey, so pemberi, penerima, dan juga mesti ada ijab dan qabul. Okey, dan salah satu lagi rukun hibah ialah dia mesti ada harta. Harta tu mesti wujud pada waktu itu apabila nak dihibahkan. Saya tak boleh hibah harta yang masih lagi belum wujud dan sebagainya. Selamat datang Puan Nurul Ain Zainal Abidin, yang mana rumah saya nak beli 5 tahun akan datang, saya nak hibahkan sekarang, yang tu tak boleh. Harta mesti wujud pada waktu dihibahkan. Okey, so tu rukun-rukun hibah. Dan di dalam mazhab Syafi'i, kita tambah satu lagi syarat, iaitu syarat luzum, iaitu syarat yang menguatkuasakan, iaitu tasarruf terhadap harta. Penerima mesti ada tasarruf terhadap harta. Tasarruf ni bermaksud berkuasa, ada hak kuasa penuh untuk memiliki penyerahan kepada penerima. So di dalam hibah, bila kita sebut tentang hibah mesti komplit, ada 4 rukun, iaitu penerima, pemberi, penerima, kemudian ijab dan qabul, kemudian harta. Dia mesti ada komplit keempat-empat rukun. Dan di dalam mazhab Syafi'i ditambah dengan satu lagi syarat yang perlu dikuatkuasakan, iaitu syarat luzum ataupun dipanggil qabat, al-qabat, yang mana al-qabat ni ialah penerimaan harta terhadap penerima harta. Okey, penerima hibah seorang not yet Muslim, boleh ke not yet Muslim? Penerima hibah seorang not yet Muslim, maksudnya penerima hibah bukan Muslim lah. Okey, bila kita sebut hibah ni secara generalnya pada siapa pun kita boleh hibahkan. Okey, pada non-Muslim pun boleh, pada Muslim pun boleh, sebab hibah ni dia pemberian hadiah. Saya bagi contoh pada tuan-tuan yang paling mudah. Tuan-tuan pergi kenduri kahwin kawan, sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, kita bagi hadiah, itu pun dah dikira sebagai hadiah. Okey, so tak ada masalah untuk beri kepada yang bukan Islam. Sebab definisi hibah ni pemberian atas dasar kasih sayang dan tanpa mengharapkan sebarang balasan. Dia terlalu luas. Nak bagi pada orang bukan Islam boleh, tapi kalau tanya saya, yang terbaiknya kita bagi pada ahli keluarga kita, itu yang terbaik lah untuk hibah, sebab hadiah atas dasar kasih sayang. Saya dah kongsikan dengan tuan-tuan rukun hibah. Saya dah kongsikan dengan tuan syarat luzum mengikut mazhab Syafi'i, iaitu al-qabat ataupun al-qabdu. Okey, kemudian saya nak kongsikan juga dengan tuan-tuan ialah jenis-jenis hibah. Sebab hari ini kita jumpa banyak jenis-jenis hibah kat luar sana. Antara jenis-jenis hibah yang ada dalam yang ada hari ini mengikut kaedah syarak, antaranya yang salah satunya ialah hibah rukbah. Kemudian kita ada hibah umrah, kita ada hibah bersyarat mutlak, kita ada hibah bersyarat balasan, dan sebenarnya banyak jenis-jenis hibah yang ada mengikut hukum syarak. Okey, saya kongsikan dengan tuan-tuan, selalu hibah yang dibuat di luar sana, kalau kita tengok, kalau hibah takaful, suami kan hibah tu untuk isteri, tanpa isteri tahu macam mana. Okey, di Malaysia, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, di Malaysia, kalau kita sentuh tentang hibah takaful, antara satu-satunya hibah yang ada dalam akta ialah hibah takaful. Okey, dan hibah yang harta yang lain kebanyakannya dia memang tak ada dalam mana-mana akta dan sebagainya. So dia, kalau tanya kami, yang mana ada dalam akta boleh terguna pakai. Okey, boleh terguna pakai dari sudut akta, sebab akta ni dah jadi undang-undang sivil yang mana boleh diguna pakai. Okey, kemudian kalau kita sebut tentang harta yang tidak ada akta, harta kaful sahaja yang ada dalam Akta Ifsa 2013. Kalau kita sentuh tentang hibah yang ada dalam akta, kebanyakan yang lain semuanya akan dibawa ke mahkamah syariah untuk disahkan.
Jadi bila dia bawa ke mahkamah syariah, kalau tanya saya, pastikan rukun-rukun hibah ni komplit. Okey, dan juga syarat qobat ataupun syarat luzumnya komplit. Okey, saya nak kongsikan balik tentang jenis-jenis hibah. Kita ada banyak jenis-jenis hibah yang saya dah kongsikan tadi, antaranya umrah, rukbah, kita ada hibah mutlak dan sebagainya. So hibah-hibah ini boleh guna pakai mengikut keperluan yang pemberi hibah, sama ada nak hibah mutlak ataupun hibah rukbah ataupun hibah umrah. So ada banyak jenis hibah. Dan antara yang kita tengok dalam takaful, dalam takaful antara yang disentuh di bawah Akta Ifsa 2013 ialah hibah takaful, hibah bersyarat rukbah. Iaitu kita hibah kepada isteri jika berlaku kematian. Isteri berlaku kematian. Jika berlaku kematian kepada isteri sebelum suami, maknanya harta itu akan berpatah balik kepada suami. Dan suami boleh hibah pula kepada anak-anak, ataupun dengan mudahnya, sebab suami ni bila berlaku kematian pada isteri, dia akan berkahwin lain, so dia boleh hibah kepada isteri yang lain. Okey, itu contoh hibah bersyarat rukbah. Okey, so jenis-jenis hibah, kita ada hibah mutlak. Hibah mutlak ni kalau dah bagi terus. So kalau penerima meninggal dahulu, menjadi harta pusaka penerima. Itu antara syarat-syarat di bawah hibah mutlak. Okey, hibah rukbah dia adalah kesepakatan antara dua orang bahawa siapa yang meninggal dahulu, harta untuk yang masih hidup. So tu dia punya definisi untuk hibah rukbah tadi tu. So bila saya hibah kepada isteri, berlaku kematian pada isteri terlebih dahulu, harta untuk yang masih hidup, pemberi hibah masih hidup, harta patah balik kepada suami, dan suami boleh hibah pula kepada orang lain. So ini antara syarat-syarat yang digunakan di dalam Akta Ifsa 2013, iaitu hibah rukbah. Dan hibah ni memang asasnya mesti ada 4 rukun. So bila hibah bertukar menjadi hibah apabila rukun-rukunnya tidak komplit, apabila rukun-rukunnya tidak cukup. Tak ada penerima, saya hibah kepada alamat siapa sahajalah saya nak hibahkan, suka hati saya lah, sesiapa boleh ambil hibah. So yang tu tak boleh, sebab hibah dia mesti ada ijab dan qabul, lafaz ijab dan qabul. Jadi bila lafaz ijab dan qabul ni, dia mesti ada penawaran, dia mesti ada penerimaan. So itu dipanggil hibah, rukun-rukun hibah. So nak pastikan hibah kita hibah ataupun hibah, pastikan hibah kita memenuhi rukun-rukun hibah dan juga syarat luzum di bawah mengikut mazhab Syafi'i, yang mana hibah ini perlu diberi penyerah hak kuasa kepada penerima hibah. So itu dipanggil syarat luzum ataupun al-qabat. Dan di dalam mazhab Syafi'i sendiri tidak disebut secara tepat. Al-qabat ni mesti bagi rumah, pergi transfer kat pejabat tanah dan sebagainya. Tak ada sebut pun. So al-qabat ni ialah bagaimana cara kita menyerahkan harta itu kepada penerima. Okey, Cik Saiful Niza, apa dia hibah umrah? Okey, hibah umrah ni dia agak teknikal juga. Hibah umrah ni adalah hibah mengikut umur. Okey, saya hibah kepada isteri saya, contoh. Saya hibah kepada isteri saya sepanjang umur saya. Selagi saya hidup, isteri saya boleh duduk dalam rumah tu. Tapi bila berlaku kematian pada saya, rumah tadi menjadi harta pusaka saya. Ataupun saya hibah kepada isteri saya sepanjang umur isteri saya. Selagi isteri saya hidup, isteri saya boleh duduk dalam rumah tu. Tetapi bila berlaku kematian pada isteri, menjadi harta pusaka saya. Dia patah balik kepada dia. Ikut syarat. So, hibah umrah adalah hibah mengikut umur. Okey, sama ada umur pemberi ataupun umur penerima. Boleh ke buat hibah dengan dokumen sendiri? Saya draft dokumen hibah sendiri valid ke? Bila beliau meninggal, mahkamah terima ke? Oh, ini soalan ni sangat subjektif. Saya kongsikan dengan tuan-tuan satu analogi yang mana nak bagi mudah faham. Analoginya nak bagi mudah faham, okey. Bila kita buat sebenarnya dokumen hibah, kalau komplit rukun-rukunnya, komplit syarat luzumnya, kalau tanya saya tak ada masalah, boleh terlaksana di mahkamah syariah. Cuma hari ini, bagaimana kita nak pastikan dokumen yang kita buat memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat hibah? Kalau tanya saya, terpulang pada masing-masing. Kalau rasa komplit rukun dan sebagainya, boleh buat sendiri, boleh simpan sendiri. Tetapi bila berlaku kematian, siapa yang nak melaksanakan hibah dan di mana nak melaksanakan hibah tersebut? So yang ini perlu ada bantuan perkhidmatan profesional daripada mana-mana pihak, mana-mana syarikat yang pakar dalam
dalam hibah. So sementara soalan Cik Syafiq ni tanya macam ni, so saya nak kongsikan juga dengan tuan-tuan. Wasiah Shop, ni nak cerita pasal wasiah lah ni kan. So Wasiah Shop adalah sebuah organisasi yang mana kita dah uruskan, kita dah buat hampir dekat 32,000 dokumen hibah. Okey, dan kita dah ada hampir ke 200 perintah pengesahan hibah daripada Mahkamah Syariah, yang mana hari ini kita memang sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan untuk menyediakan dokumen hibah. Ada orang pernah tanya saya, boleh tak saya buat dokumen sendiri macam Cik Syafiq tanya? Saya tanya, kalau tanya saya tak ada masalah, buat sendiri. Cumanya besok nak melaksanakan besok, adakah waris-waris kita faham tentang proses undang-undang? Adakah waris-waris kita faham tentang bagaimana nak melaksanakan hibah tersebut? Okey, tabung haji guna hibah apa ya? Oh, banyak sangat soalan tentang hibah ni. So seronok topik hibah ni kan. Saya dia bagi masa 20 minit je untuk menjawab semua soalan. Memang saya rasa tak sempat. Okey, so kalau kita nak cerita pasal tabung haji, nanti saya akan buat satu topik hibah tabung haji. Saya akan kongsikan dengan tuan-tuan tentang hibah tabung haji, apa beza hibah tabung haji dan sebagainya. Okey, Cik Fizan Khairun, salam jiran. Okey, waalaikumsalam. Okey, so saksikan kita punya FB Live setiap malam Khamis, insya-Allah kita akan sentiasa ber-FB Live. Lepas tu kalau kita cerita tentang hibah, saya dah kongsikan dengan tuan-tuan tentang definisi hibah, saya dah kongsikan dengan tuan-tuan tentang rukun hibah, tentang syarat luzum ataupun syarat alqab. Kemudian saya dah kongsikan juga tentang jenis-jenis hibah. So hari ni kalau nak buat hibah, terpulang pada masing-masing perancangan, tetapi pastikan yang hibah yang kita buat jangan jadi hiba. Kerana hiba ni ramai orang yang tak faham tentang hibah secara spesifik, mereka akan buat hibah mereka sendiri dan akhirnya hibah mereka tidak dapat dilaksanakan dengan baik, tidak dapat dibuat dengan baik. So yang tu kita panggil hiba lah, sebab kita buang H belakang jadi hiba, sebab hibah dia tidak dapat dilaksanakan. Jadi untuk membuat hibah ni tuan-tuan, kalau cadangan saya cari yang profesional untuk membuat hibah. Kalau tanya saya tentang hibah dan sebagainya. Okey, sekejap ada soalan, apa hibah umrah? Okey, alright. So kalau kita cerita tentang hibah, skop dia sangat luas. So hari ni ramai antara kita yang dah pernah dengar tentang hibah, tapi kita masih lagi tak faham asas tentang hibah, definisi hibah, rukun-rukun hibah dan sebagainya. So tuan-tuan dan puan-puan, cerita hibah ASB juga ya Cik Azan, insyaAllah. Kita akan bagi satu topik, kita cerita pasal hibah SNB. Apa hibah yang dilaksanakan oleh SNB? Apa hibah yang dilaksanakan oleh tabung haji? Yang ni kita kena cerita sesi lain. Okey, sebab kita diberi masa 20 minit lebih kurang, insya-Allah. Okey. So hibah dan wasiat mana yang terbaik? Allah, soalan. Okey. Saya dah kongsikan tentang wasiat sebelum ni. Wasiat jika kita bahagi harta kepada waris, kepada waris-waris, insya-Allah jika tidak dapat persetujuan, wasiat akan terbatal dan akan balik kepada hukum faraid. Tetapi hibah, kalau saya bagi sekarang, sebab hibah ini terlaksana sekarang. Bila cukup rukun, komplit dia punya syarat, hibah terlaksana hari ini dan akan diberikan, akan terlaksana pada waktu hidup. Okey, so itu hibah. Ada pernah orang tanya saya, kalau hibah terlaksana waktu hidup, jadi kenapa selepas kematian baru dilaksanakan? Itu kita pergi teknikal. So teknikal ni kita cerita satu part yang lain. Saya nak cerita hari ni, nak pastikan tuan-tuan buat hibah dan bukan buat hiba. Itu yang saya nak kongsikan pada malam ini. Okey, dan kalau tanya saya untuk pembahagian harta secara tepat, kalau tanya saya, hibah lebih jelas berbanding dengan wasiat. Sebab wasiat, definisi dia adalah wasiat yang memberikan harta kepada bukan waris, maksimum 1/3. Kalau yang itu, kalau tanya saya, memang akan terlaksana. Tetapi kalau wasiat yang memberikan harta kepada waris, yang itu kena dapat persetujuan waris-waris selepas kematian. Okey, jadi kalau tanya saya untuk bagi harta pada waris-waris, yang paling nak bagi harta, kalau kita cerita nak bagi harta, kaedah yang paling terbaik adalah hibah. Dan apa sebenarnya harta yang boleh dihibahkan? So kalau tuan-tuan tanya saya hari ini, sebenarnya harta-harta yang boleh dihibahkan, kalau kita lihat tabung haji boleh hibah, kemudian banyak betul soalan ni. Apa beza hibah wasiah dengan company lain? Yang ni kena PM tepi ni. Yang ni kena PM tepi kalau nak tahu lebih lanjut. Cik Abdul Muttalib tip. InsyaAllah Cik Abdul Muttalib nanti kita akan PM tepi untuk kita kongsikan dengan Cik Abdul Muttalib tentang apa beza hibah wasiah dengan hibah company lain. InsyaAllah
Kemudian seterusnya, apa harta saya nak kongsikan tadi, apa harta yang boleh dihibahkan. Kalau tuan-tuan tanya saya, mengikut hukum syarak, apa sahaja harta boleh dihibahkan dengan syarat harta tersebut adalah pemilikan mutlak kita, dengan syarat. Okey, so harta itu boleh dihibahkan. Jika harta tu, janganlah harta hibah harta orang lain kita nak hibahkan, yang tu tak boleh. Okey, sebab dalam rukun hibah salah satunya harta. Harta mestilah pemilikan mutlak kita dan milik penuh kuasa kita. So yang tu boleh dihibahkan. Okey, jadi mengikut hukum syarak sangat luas, apa sahaja harta boleh dihibahkan. Okey, so Cik Saiful Adli lambat dia malam ni. Selalu dia masuk paling awal ni Cik Saiful Adli ni. Puan Nur Perunding Hartanah, Assalamualaikum. Rumah atau harta yang masih berhutang boleh hibah? Kalau tanya saya di WhatsApp Shop, kita boleh buat hibah yang masih berjaga. Tapi ni kita bercerita satu topik lagi sebab sangat teknikal. Satu topik 20 minit hanya cerita untuk rumah harta berjaga. Tapi secara asasnya, kalau tanya saya, harta milik kita, kita boleh hibahkan insyaAllah. Okay, so harta-harta, apa sahaja harta-harta yang milik kita, akaun tabung haji, akaun tabung haji, saham koperasi, apa sahaja, tapi dengan syarat atas nama kita dan bukan atas nama orang lain insyaAllah. So saya ucapkan ribuan terima kasih. Malam ni ramai yang melihat FB Live kita. Okay, semoga dengan sesi ini kita sama-sama dapat manfaat, cerita tentang hibah dan sebagainya. So saya nak kongsikan dengan tajuk minggu depan. Tajuk minggu depan yang saya nak kongsikan ialah golongan-golongan yang kritikal untuk merancang harta. Saya tak sebut hibah, saya sebut merancang harta. So yang ni saya akan kongsikan golongan-golongannya pada minggu hadapan insyaAllah, terutamanya untuk golongan yang tiada anak lelaki. Saya akan ulas lagi sesi ini pada minggu hadapan. Okay, so terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang melihat FB Live ini. InsyaAllah semoga dengan 30 minit yang kita ada sama-sama ni, kita dapat manfaatkan sesi ini. So tolong share, tolong share supaya ramai lagi dapat manfaat ini insyaAllah. Okey, jadi saya bagi pihak Wasiah Shop, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan malam ni. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi minggu depan dengan tajuk yang lebih menarik. Nanti saya punya tim akan postkan apa tajuk untuk minggu depan. Golongan-golongan kritikal, saya akan pilih satu topik untuk golongan-golongan kritikal. So saya harap tuan-tuan minggu depan kita ramaikan lagi insyaAllah. Semoga sama-sama kita dapat manfaat ini. Akhir sekali tuan-tuan, jangan tinggalkan harta kita dalam keadaan tidak diuruskan dengan baik. Ingat, tanggungjawab harta ini adalah harta kita, bukan harta anak-anak. Jadi kitalah yang bertanggungjawab untuk menguruskan harta kita. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan pada waktu yang sama, hari Khamis jam 9 malam insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.